Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Syed Najihuddin Syed Hassan selaku pensyarah untuk subjek kajian Quran dan Hadis di era ICT. Kami daripada kumpulan 5 kelas tutorial TQA7 ingin membentangkan webinar kami yang bertajuk Penggunaan ICT dalam Sistem Pengajaran dan Pembelajaran PDP Pendidikan Islam pada masa kini. Semula itu, saya Muhammad Aiman bin Kamarudin, 3 orang rakan saya, Muhammad Syahid Sukiman, Muhammad Hisham Khairul Hilmi dan Muhammad Islah bin Mansur. Pengenalan. Penggunaan ICT dalam sistem pengajaran dan pembelajaran PDP pada hari ini memainkan peranan yang penting dalam mendidik para pelajar, terutamanya dalam sistem PDP pendidikan Islam. Ini kerana ia perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan arus permodenan yang serba moden pada hari ini. Justru itu juga, masyarakat beranggapan bahawa penggunaan teknologi dalam sistem pendidikan Islam ini masih ketinggalan dan masih menggunakan kaedah tradisional dalam sistem PDP. Seterusnya, objektif kajian. Pertama, mengenal pasti tahap penggunaan ICT dalam sistem PDP pendidikan Islam. Objektif kami yang kedua adalah untuk menilai tahap keberkesanan penggunaan ICT dalam PDP pendidikan Islam dan mengenal pasti cabaran-cabaran penggunaan ICT serta cara mengatasinya. Seterusnya, metodologi kajian. Untuk metod kajian, kami menggunakan kajian kualitatif, iaitu menganalisis dokumen yang berbentuk artikel dan jurnal yang berkaitan dengan tahap penggunaan ICT dan keberkesanannya dalam sistem PDP pendidikan Islam. Kadar rujukan adalah menggunakan pelbagai pengkalan data sebagai sumber untuk mendapatkan jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tajuk kami. Akhir sekali, dengan adanya pelbagai sumber rujukan ini, kajian kami memperolehi hasil yang lebih tepat tentang tahap penggunaan ICT dan keberkesanannya dalam sistem PDP pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Khairul Hilmi, nombor metrik 1182486. Baik, seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian dan pembincangan. Di sini terdapat 3 dapatan kajian dan perbincangan, iaitu yang pertama, tahap penggunaan ICT dalam sistem pendidikan Islam pada masa kini. Yang kedua, keberkesanan ICT dalam sistem PDP pendidikan Islam. Yang ketiga, cabaran dan cadangan dalam menghadapi penggunaan ICT. Jadi kita pergi ke dapatan kajian yang pertama, iaitu tahap penggunaan ICT dalam sistem PDP pendidikan Islam. Sejak kebelakangan ini, tahap penggunaan ICT dalam sistem PDP pendidikan Islam semakin meningkat dan semakin berkembang. Hal ini disebabkan guru-guru semakin mahir menggunakan komponen komputer riba, tablet, netbook dan telefon pintar. Perkara ini disokong oleh kajian daripada Sulviano dan juga Hamsadi pada tahun 2019. Guru-guru pendidikan Islam di sekolah rendah dan di daerah Mersik mahir dan berpengetahuan dalam menggunakan teknologi mudah alih. Pandemik COVID-19 dan juga PKP yang melanda negara telah meningkatkan tahap penggunaan ICT dalam sistem PDP, khususnya subjek pendidikan Islam. Para guru kelihatan semakin mahir dalam dan bersedia menggunakan ICT sebagai platform PDP atas talian. Hal ini telah dibuktikan daripada kajian Farhana dan Faisal pada tahun 2021 daripada soal selidik yang dilakukan terhadap 236 orang guru pendidikan Islam yang mengajar di Sekolah Kebangsaan Kota Star. Namun begitu, masih ada segelintir institusi pendidikan masih belum mencapai objektif pendidikan sebenar dalam penggunaan teknologi. Hal ini dibuktikan daripada kajian Zul Azizi dan juga Nur Hisham Muhammad di Mahad Yayasan Islam Kelantan. Keberkesanan ICT dalam sistem PDP pendidikan Islam. Yang pertamanya, memberi impak positif terhadap aspek motivasi pelajar dan guru. Yang kedua, sudah tentu ICT dapat membantu proses PDP menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik dan produktif. Seterusnya, meningkatkan kualiti pengajaran guru-guru
mempercepat proses penerimaan serta mampu menjana pemikiran pelajar, mudah untuk mengakses bahan-bahan pembelajaran dan berkongsi maklumat. Seterusnya, menggalakkan kemahiran komunikasi terutamanya antara pelajar dengan guru. Antara contoh kajian yang terkini ialah kajian yang dilakukan oleh Mardiah, Wahana, Saiful dan Zaid pada tahun lepas 2021 di Mahad Integrasi Tahfiz Sains di Selangor. Penggunaan video dan visual dapat membantu proses menghafal Al-Quran menjadi lebih baik, lebih mudah kerana dibantu dengan penggunaan bentuk bahan yang boleh didengar sama ada melalui video ataupun mahupun audio. Masalah sebutan makhraj dan bacaan tajwid dalam kalangan pelajar tahfiz dapat diselesaikan dan mereka juga boleh menyemak hafalan mereka melalui rakaman audio. Seterusnya, cabaran dan cadangan dalam menghadapi penggunaan ICT. Yang pertama, kekangan dalam menghabiskan silibus pendidikan. Ia merupakan masalah utama bagi guru yang kurang mahir dalam aspek penggunaan teknologi untuk membantu sistem PDP berjalan dengan lancar serta penggunaan internet yang memerlukan masa yang lama untuk dilayari dan diakses. Oleh itu, program pendidikan haruslah diselaraskan dengan teratur dan dirancang sesuai dengan spesifikasi kurikulum sekolah dan digunakan secara intensif dan ekstensif dalam sistem PDP. Program pembelajaran juga haruslah disusun dengan sistematik dan dipantau oleh guru-guru yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang IT. Seterusnya, sikap negatif guru. Sistem PDP amat sukar bagi guru yang telah sebati dengan kaedah tradisional ataupun bersemuka dalam penyesuaian mereka terhadap teknologi instruksional pada masa kini. Guru-guru yang mengalami perubahan dari segi pengadaptasian penggunaan teknologi baharu merupakan masalah terbesar bagi mereka. Oleh itu, antara cadangannya adalah pemikiran yang positif dari aspek persediaan mental, pengetahuan dan kemahiran perlulah diwujudkan dan diterapkan di kalangan guru-guru serta pelajar di semua peringkat sistem pendidikan. Para pendidik perlulah celik IT supaya penggunaan komputer dalam pendidikan tidak terjejas dan perlu diberi latihan secara berskala. Dan yang ketiga adalah kekurangan kemahiran. Tidak ramai pendidik dan pelajar mempunyai kecekapan dan kemahiran komputer dalam pembelajaran secara atas talian. Hal ini demikian kerana tahap penggunaan ICT yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran mempunyai peratusan nilai yang rendah ekoran kekurangan kemudahan dan kemahiran. Oleh itu, guru perlulah didedahkan kepada idea baharu dan peluang dalam kerjaya profesion keguruan dengan melibatkan diri dengan menghadiri kursus ICT jangka pendek. Pihak sekolah juga perlu mengambil inisiatif dengan memajukan profesion keguruan dalam konteks penggunaan ICT dalam pendidikan. Secara kesimpulannya, setiap guru haruslah menggunakan pendekatan yang kreatif dan pelbagai untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran PDP. ICT telah menjadi satu kaedah yang terkini, meluas dan merupakan salah satu daripada elemen penting dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada masa kini.